Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita pagi edisi 21 November bersama saya Azmuddin Hussein. Saudara Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berharap negara anggota APEC dapat bersatu dan mengetepikan perbezaan bagi mencari penyelesaian komprehensif dalam menepani impak penularan COVID-19 di rantau ini. Fokus kini perlu tertumpu kepada usaha melindungi kepentingan rakyat dan memulihkan ekonomi. As we pursue regional solutions that help us to strike a delicate balance between our health priorities and economic needs, we are reminded not of our divergences, but our similarities, and of the fundamental fact that even in calamity, humanity will find a way. That said, we have to stand united in combating COVID-19. And it is therefore of utmost importance that people around the world have access to the vaccines and health technologies in an affordable, accessible and equitable basis. 57.38 juta kes COVID-19 dilaporkan di seluruh dunia setakat ini dengan kematian yang dicatatkan mencecah 1.36 juta orang. Pada perkembangan sama, APEC perlu berperanan utama dalam menerajui langkah pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19. Ia mengambil kira kapasiti APEC sebagai kumpulan negara yang menyumbang 60% kepada KDNK global. Ke arah itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan negara-negara APEC perlu berdagang dan melabur sebagai jalan keluar daripada kemerosotan ekonomi semasa. Juga bekerjasama mewujudkan hala tuju ekonomi serantau yang mantap, menyeluruh dan mampan. APEC is now at a critical juncture. In 1994, we, the APEC member economies, agreed to the BOGO goals of free and open trade and investment in the Asia-Pacific by 2020. Since the BOGO goals were first articulated in 1994, total trade between APEC economies and the rest of the world has increased by more than fourfold. We now represent almost 50% of the total world trade. Reflecting the depth of our economic integration, more than two-thirds of the trade by APEC economies is with other APEC economies. Sejak tahun 2000, aliran masuk modal ke dalam ekonomi APEC telah meningkat 2/3 dan aliran keluar modal meningkat 3 kali ganda. APEC kini membentuk separuh daripada 10 penerima pelaburan langsung asing FDI tertinggi dunia. APEC memanfaatkan negara anggota dalam aspek perdagangan, pelaburan, perkongsian fasiliti serta kerjasama ekonomi dan teknikal. Negara-negara anggota juga pantas memanfaatkan kaedah dan kemudahan yang ditawar APEC dalam memajukan agenda ekonomi rantau ini. APEC, in my view, is an incubator cum enabler. One that provides the right framework for implementing economic ideas on a voluntary, non-binding and consensus basis. Due to this foundational philosophy behind APEC, member economies have often pursued new and novel concepts within this platform, even when there was reluctance and hesitation to do the same at other multilateral fora. Ini membantu ekonomi APEC meningkatkan kekayaan dan kemakmuran penduduk Asia Pasifik. Negara anggota APEC komited menyokong dan menjalin kerjasama dalam memastikan semua pihak mendapat akses kepada vaksin COVID-19. Ianya terbukti menerusi kesepakatan semua pihak menerima dan mempersetujui deklarasi mudahkan pergerakan barang-barang penting yang dicadangkan Malaysia. Deklarasi itu mampu memastikan barangan bergerak melepasi sempadan secara telus dan adil. Unfair trade measures. And this declaration, of course, will lead to a more conducive trade and investment flows among the APEC economies through open, vibrant, transparent, and of course, sustainable trading systems. Tan Sri Muhyiddin turut mengalu-alukan sebarang sumbangan tambahan daripada anggota APEC dalam usaha memerangi penularan virus itu selain mempercepat proses pemulihan ekonomi.
Deklarasi Kuala Lumpur 2020 menutup tirai persidangan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2020 yang berlangsung sejak Isnin lalu. Ia mengandungi 6 fokus. Resolusi diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin setelah keputusan konsensus dicapai pemimpin negara anggota selepas mesyuarat pemimpin ekonomi APEC AELM. Deklarasi Kuala Lumpur meliputi usaha bersepadu untuk memerangi COVID-19 dan mendepani impak penularannya. Komitmen kedua adalah pengisytiharan visi Putrajaya APEC 2040 yang merangka masa depan untuk rantau ini. Ia adalah lanjutan kepada Matlamat Bogor 1994. Visi tersebut bersifat terbuka, dinamik, berdaya tahan dan aman untuk dicapai komuniti Asia Pasifik menjelang 2040 demi kemakmuran bersama, merangkumi generasi masa depan. Pelan pelaksanaan yang komprehensif akan dimuktamadkan untuk dipertimbang pada 2021. Seterusnya, deklarasi tersebut menggariskan penyediaan persekitaran perdagangan dan pelaburan lebih baik di rantau Asia Pasifik dengan menyokong langkah pembaharuan yang dilaksana Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan negara-negara anggota akan terus memajukan integrasi ekonomi di rantau ini dengan cara yang dipacu oleh pasaran. Ia termasuk menerusi agenda kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik FTAAP yang akan terus menyumbang kepada pelaksanaan usaha serantau yang berkualiti dan menyeluruh. Turut terkandung dalam Deklarasi Kuala Lumpur 2020, pembangunan bidang teknologi dan ekonomi digital bagi memacu ekonomi serantau dan juga global. Dalam perkembangan lain, Kelantan mula melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh negeri selama 2 minggu bermula semalam. Pelaksanaan PKPB itu membolehkan KKM melaksanakan saringan secara bersasar dan untuk mengurangkan pergerakan dalam kalangan komuniti di seluruh Kelantan. Jadi seperti biasa, tidak dibenarkan rentas daerah dengan daerah di dalam negeri Kelantan, tidak dibenarkan rentas negeri keluar daripada negeri Kelantan, dan begitu juga yang walau bagaimanapun ianya tertakluk kepada kebenaran daripada polis jika ada perkara-perkara yang berkaitan dengan kecemasan. Pada masa sama, Datuk Seri Ismail memaklumkan PKPD akan dilaksanakan di K Avenue Megacity Penampang Sabah bermula Ahad sehingga 5 Disember. Pada perkembangan lain, perjalanan rentas daerah dan negeri membabitkan negeri-negeri zon hijau dibenarkan mulai Ahad ini tanpa perlu mendapat kebenaran Polis Diraja Malaysia PDRM. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan jangkitan COVID-19 di Kelantan berpunca daripada individu dari zon merah kembali ke negeri berkenaan dengan membawa jangkitan virus. Beliau berkata ia melibatkan beberapa kluster di Lembah Kelang dan Negeri Sembilan. Jadi kita lihat kluster-kluster, contohnya kluster ikhtisas, kluster ceras, kluster kaya dan sebagainya. Jangkitan berlaku di Lembah Kelang dan juga Negeri Sembilan. Tetapi mereka pulang ke Negeri Kelantan dan membawa jangkitan tersebut. Dan juga apabila mereka pulang, mereka akan menjangkiti keluarga terdekat dan juga komuniti. Jadi kita bimbang sebab ada banyak pergerakan yang berlaku, iaitu daripada satu daerah kepada daerah lain, satu negeri ke negeri lain. Jadi kebolehan jangkitan itu adalah tinggi. Setakat ini terdapat 73 kes aktif di Kelantan dengan daerah Kota Baru mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 31 kes dan Machang pula dengan 22 kes dengan keduanya diletakkan sebagai zon jingga. 7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO.
Beralih ke perkembangan luar negara. Saudara, California akan menguatkuasakan perintah berkurung. Tindakan dibuat susulan peningkatan mendadak kes COVID-19. Menerusi perintah berkurung itu, penduduk tidak dibenar keluar rumah mulai pukul 10 malam hingga 5 pagi setiap hari. Perintah berkuasa sehingga 21 Disember. Menurut Gubernur California, Gavin Newsom, COVID-19 merebak dengan pantas di negeri itu pada kadar yang tidak pernah dilihat sejak pandemik bermula. Tempoh perintah berkurung merupakan waktu kritikal untuk membendung penularan wabak. Ya, sementara itu, perintah berkurung 6 hari di Australia Selatan ditamatkan 2 hari lebih awal daripada dirancang. Keputusan dibuat setelah pihak berkuasa kesihatan berjaya menemui punca penyebaran COVID-19 di situ. Ketua Menteri Stephen Marshall berkata, perintah berkurung di negeri dihuni lebih 2 juta penduduk itu ditamatkan. Ia diputuskan selepas punca penyebaran virus iaitu 2 chef kedai pizza yang menjadi punca penyebaran dikenal pasti. Pihaknya juga berjaya mengesan kontak rapat. Rabu lalu, semua sekolah, kedai, pub, kilang dan juga restoran pandu lalu di Australia Selatan diarah ditutup. Orang ramai juga diminta tidak keluar rumah bagi mencegah penularan. Setakat ini, 10,000 penduduk telah menjalani ujian pengesanan berdasarkan kluster terbabit. Bagi tahun 2021, peruntukan untuk tujuan TVET adalah sebanyak 6 bilion ringgit. Bagi menyediakan pinjaman kepada 24,000 peserta program TVET di institusi latihan kemahiran awam dan swasta, 300 juta ringgit disediakan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK, iaitu peningkatan 100 juta ringgit. Bagi menggalakkan lebih banyak pelibatan industri melaksanakan program berteraskan TVET, kerajaan memperkenalkan sistem latihan Dual National Plus dengan allowance bulanan dinaikkan daripada RM625 kepada RM1,000. Inisiatif ini melibatkan peruntukan berjumlah RM60 juta dan memberi manfaat kepada 10,000 peserta. Sebanyak RM29 juta juga diperuntukkan bagi melaksanakan program-program TVET di bawah KPT, antaranya inisiatif pendidikan Islam dan pembelajaran sepanjang hayat kepada 15,000 pelajar di Institut Tahfiz dan Sekolah Pondok. Masih dalam berita pagi, 2,000 tapak perniagaan disediakan untuk belia di bawah program usahawan anak muda Kota Wilayah Persekutuan yang terjejas serta kehilangan pekerjaan akibat wabak COVID-19. Jelas Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, jumlah itu dalam tempoh 2 tahun dengan ketika ini sebanyak 1,122 ruang perniagaan di 169 lokasi di Ibu Negara dan Putrajaya disediakan. So muda kita kata untuk dalam masa terdekat ni sampai ke tahun depan kita buat berperingkat-peringkat, kita kena pasti tempat 1,000 lebih. Tapi saya harap dalam masa tahun ini sampai ke tahun depan, dalam masa 2 tahun saya nak sasarkan 2,000. Kita dah kena pasti 1,000 lebih. Ya. Pada Aki Burger saja. Sejak diumumkan 7 Jun lalu, program itu mendapat sambutan yang memberangsangkan. Keutamaan diberikan kepada pemohon berusia 18 hingga 35 tahun yang tinggal di Putrajaya dan Kuala Lumpur. Orang ramai yang ingin menyertai program wilayah bebas berniaga perlu berurusan terus dengan pihak berkuasa tempatan PBT seperti DBKL dan Perbadanan Putrajaya. Tan Sri Anwar Musa ditemui media selepas menyampaikan lesen perniagaan kepada 41 usahawan muda kota di tapak Food Truck Prison 14 Putrajaya. Saudara, Pahang negeri pertama menandatangani perjanjian persefahaman MOU bersama Asia Brotherhood Centre bagi mempromosikan destinasi pelancongan menarik di negeri itu kepada peminat kelab permotoran. Esko Pelancongan Alam Sekitar dan Perdagangan Negeri Datuk Seri Muhammad Syarka Syamsuddin berkata, melalui perjanjian itu lokasi-lokasi menarik di 11 daerah dimajukan sebagai lokasi tumpuan. Perjanjian membolehkan Asia Brotherhood Centre membantu mempromosikan destinasi pelancongan menarik dengan menyenaraikannya sebagai hentian Malaysia Local Route MLR. Ini adalah salah satu daripada caranya lah untuk kita mempromosi produk pelancongan kita, sama ada tempat tersebut
atau agroturism ke kan, ataupun tempat tersebut bandar seperti di Kuantan ataupun gastronomi ataupun makanan. Organisasi yang telah bertapak di 7 negara Asia dan mempunyai kira-kira 800,000 ahli itu, jelas beliau bukan sahaja mampu menarik peminat kelab pemotoran dari dalam negara tetapi juga dari negara-negara Asia untuk berkunjung ke Pahang. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani persefahaman MOU antara Asia Brotherhood Centre dan Tourism Pahang di Wisma Sri Pahang, Kuantan. Berdasarkan rekod, Pahang mencatatkan pertumbuhan positif kehadiran pelancong domestik dengan kehadiran lebih 2,637,000 pelancong sepanjang Julai hingga September. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia NUTP meminta Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menilai semula arahan mengisi pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. NUTP dalam satu pernyataan menjelaskan pihak mereka tidak menolak sepenuhnya arahan PDPR yang dikeluarkan, namun berharap ia dikaji kembali kerana banyak kekangan yang dihadapi oleh guru dan murid. Antaranya, tidak semua guru dan murid dapat menikmati capaian internet yang baik bagi memenuhi matlamat dan hasrat KPM. Selain itu, guru terpaksa berdepan dengan masalah murid tidak dapat menghantar tugasan pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan guru perlu memberi laporan tersebut. Sehubungan dengan itu, NUTP merayu kepada pihak KPM agar dapat melihat dan mengkaji semula semua keperluan yang membabitkan sistem pendidikan masa kini. Sindiket pengedaran dadah bernilai 8.14 juta ringgit tumpas. 6 suspek termasuk ketua sindiket, isteri dan ibunya ditahan dalam serbuan di Pulau Pinang. Ketua Polis Negeri Datuk Sahabuddin Abdul Manan berkata tangkapan dilakukan di 4 lokasi berbeza melibatkan kawasan Sungai Nibong, Bayan Lepas dan Balik Pulau. 133.3 kilogram dadah disakit sabu bernilai RM5,974,299, 20.7 kilogram disakit ketamin bernilai RM1,138,500 dan 11.1 kilogram disakit heroin base bernilai RM1,30,714. Dipercayai dadah-dadah ini adalah untuk pasaran tempatan dan juga selatan Semenanjung. Kesemua suspek direman 7 hari. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis Melaka menahan 3,448 individu atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dari tempoh Januari hingga Oktober tahun ini. Ketua Polis Melaka Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata jumlah itu meningkat 20% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Turut dirampas dalam tempoh 10 bulan pertama tahun ini, pelbagai jenis dadah bernilai 3.44 juta ringgit. Berdasarkan pada kita punya risikan sekarang ni, cara kemasukan dadah di Melaka ni semua melalui jalan darat. Tidak menggunakan parcel setakat ni Korea semua, tetapi human trafficking. Maknanya dia dibawa oleh manusia melalui jalan darat masuk ke negeri Melaka. Beliau memberitahu media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka Bukit Beruang. Dalam pada itu, Datuk Abdul Majid berkata tangkapan terbaru melibatkan 2 lelaki berusia 22 dan 23 tahun dan untuk merampas 976 gram dadah yang disyaki syabu bernilai RM40,000 di Taman Air Keruh Heights 19 November lalu. Turut disita 2 buah kereta jenis Proton Wira Aerobag dan Nissan Grand Livina.
Agensi Iktidar Kebangsaan ADK akan menaik taraf Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN sukarela di seluruh negara. Ketua Pengarah ADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata, PUSPEN sukarela penting kerana ia menjadi salah satu kaedah menggalakkan ramai individu yang menghadapi masalah penyalahgunaan dan penagihan dadah untuk tampil secara sukarela. Selain itu, tambahnya statistik yang terlibat dalam penagihan dadah adalah golongan remaja yang berusia antara 13 hingga 18 tahun, iaitu seramai 4,900 orang pada tahun 2018 dan 3,200 orang pada tahun 2019. Manakala golongan pelajar IPT adalah seramai 481 orang pada tahun 2018 dan 526 orang pada tahun 2019. Tahun ini kita dah mula dengan kajian prevalent yang dilaksanakan oleh UKM. So kajian prevalent ini akan dapat hasilnya dalam tahun depan. Kita nak tahu sebenarnya berapa serius masalah dadah sebenarnya di Malaysia. Sebelum ini tak ada lagi kajian prevalent yang menyeluruh. Jelasnya ketika ditemui ketika melancarkan modul anjakan kepulihan pendekatan sukarela di PUSPEN Sungai Besi. Fenomena kerang terdampar di pesisiran pantai Pandak Cendering sejak Rabu lalu menarik orang ramai ke pantai untuk mengutipnya. Tinjauan di lokasi mendapati orang ramai bersama keluarga membawa peralatan seperti baldi, jaring dan sauk bagi mengutip kerang sekaligus menjadi sumber rezeki tambahan penduduk. Menurut penduduk, fenomena kerang terdampar mula dikesan sejak 4 tahun yang lalu dan menjadi tradisi penduduk untuk mengutipnya. Kejadian kerang terdampar di pantai berikutan fenomena air pasang setiap kali permulaan monsun timur laut MTL berlaku sekitar November. Fenomena itu berlaku hanya sekali dalam tempoh setahun, membuatkan warga tempatan bagaikan berpesta di pantai. Saya pun cari sikit ni, bolehlah dalam 2 kilo. Tapi budak-budak ni kena jaga sikit musim bawa dia ni. Tak takut, yelah, sini banyak dah mati orang. Jadi air kat lutut je jatuh ni macam telaga. Namun di sebalik kegairahan mengutip kerang, masih ada pengunjung tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan serta membahayakan diri dengan mengutip kerang hingga ke tengah laut. Terdapat juga ibu bapa yang membawa anak-anak bersama untuk mengutip kerang serta mandi-manda. Menasihatkan kepada semua pengunjung-pengunjung pantai agar tidak bermain ataupun menjalankan aktiviti pantai pada musim ini kerana tak sesuai, kerana musim terkujuh. Dan untuk makluman semua, di pantai Pandak ni pernah berlaku kejadian lemas dan kalau tak silap saya telah ramai masa yang terlibat di sini. Terdahulu seramai 9 pegawai dan anggota BBP Kuala Terengganu melakukan rondaan dan pemantauan di kawasan itu bermula jam 5 petang susulan fenomena kerang. Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd memaklumkan gangguan bekalan air berjadual akan berlaku di 27 kawasan di Kuala Langat dan Sepang bermula 24 hingga 25 November ini. Ia disebabkan kerja menggantikan injak pada paip agihan yang terletak di simpang Jalan Indah 1, Jalan B48, Pekan Sepang Lama bermula 9 malam 24 November. Sehubungan itu, Air Selangor menasihati pengguna yang bakal terjejas supaya menyimpan air secukupnya serta menggunakan air dengan berhemat sepanjang tempoh gangguan bekalan tersebut. Jelas Air Selangor kerja menambah baik infrastruktur injak bertujuan meningkatkan perkhidmatan serta membolehkan sistem agihan bekalan air berjalan lancar demi keselesaan pengguna pada masa hadapan. Antara kawasan yang bakal terjejas adalah Kampung Kundang, Taman Pelangi, Tanjung Ru dan Pekan Sungai Pelik. Pengguna boleh mendapatkan maklumat lanjut dari laman sesawang Air Selangor di www.airselangor.com, Facebook, Instagram dan Twitter.
perkembangan sukan. Badminton cabaran ranking remaja kebangsaan peringkat akhir, Yun Shi Chuan berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah dalam kesemua 3 perlawanan sekaligus mengesahkan status sebagai juara perseorangan wanita. Pada aksi terakhir kategori berkenaan, Shi Chuan berdepan dengan Kay Lekshana bagi penentuan gelaran juara. Shi Chuan nyata sukar untuk ditandingi Lekshana apabila menutup tirai kategori perseorangan wanita dengan kemenangan straight set 21-10, 21-18. Saya rasa saya main quite okay dan saya pun sudah habiskan 3 game ni, saya pun menang dan saya rasa saya sudah capai lah. Satu lagi aksi perseorangan wanita menyaksikan Miesha Muhammad Khairul menundukkan Tang Jingyi 21-14, 21-10 untuk menduduki tangga ketiga. Sementara itu, dalam aksi perseorangan lelaki, Justin Ho melakar kemenangan ketiga selepas menundukkan Ong Ken Yeon 22-20, 21-10 sekaligus merampas kedudukan teratas. Justin kini berkongsi 3 mata dengan Women Goh yang turut mencatat kemenangan ke atas Ter Chun Long 21-18, 21-14. Jadi Kenya pun main bagus actually, so saya pun tahu dia 18 tahun, so saya just main lah, tak ada fikir banyak dalam masa game. Justin akan turut menentang Ter Chun Long untuk menentukan status sebagai juara. Dalam perkembangan lain, 4 daripada 11 acara sukan yang dimohon oleh Majlis Olimpik Malaysia MOM telah disenaraikan oleh tuan rumah Sukan SEA 2021 Vietnam tahun depan. Sukan-sukan tersebut ialah 10 pin bowling, e-sukan, triathlon dan jiu-jitsu. Menurut Presiden MOM, Datuk Muhammad Nurzal Zakaria, keempat-empat sukan tersebut mempunyai potensi dan peluang yang cerah dalam merangkul pingat biarpun saingan sukar dijangka daripada negara yang bertanding. Cara Vietnam menjawab ataupun menyokong tindakan mereka adalah mereka mengatakan bahawa apa saja keputusan yang perlu mereka buat, mereka perlu orang kata engage ataupun berhubung dengan pihak kerajaan, terutamanya Deputy Prime Minister yang merupakan the organising chairman for the Vietnam SEA Games 2021. Persekutuan Sukan SEA bersetuju dengan penambahan kecil jumlah sukan memandangkan beberapa negara ASEAN lain turut menghantar rayuan mengikut kekuatan masing-masing. Ya, saudara, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Azamudin Husin. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.